Nama saya Ayla Zara Mukan. Saya dari Sekolah Kebangsaan Sungai Amang, Kapit, Sarawak. Saya ingin berbicara tentang buku terusir. Dadah! Karya Hamka. Satu lagi karya daripada Buya Hamka yang penuh dengan pengajaran. Sebuah buku yang cukup nipis kerana dalam lingkungan 130 halaman sahaja, tetapi lebih mampu membuatkan jiwa kita menyelami apa yang ingin disampaikan. Malah ia turut membangkitkan emosi kepada yang lebih menghayatnya. Ringkas kata, mesejnya untuk semua kerana sangat menepati tema dakwah dan kasih sayang pada setiap bait-bait kata yang telah diungkapkan. Antara bahan bacaan yang mesti dimiliki, membaca buku ini akan lebih membuatkan kita berasa musabah diri. Ini kerana adalah lebih baik memohon maaf terlebih dahulu berbanding terus menghukum. Berkisahkan mengenai jalan hidup seorang perempuan malang yang diberi nama Maria. Nasib yang dibaratkan sudah jatuh ditimpa tangga. Beberapa kali terusir memperolehi bahagia yang tidak kunjung kekal, tetapi hanya disebabkan satu fitnah tanpa dipastikan sama ada sahih maupun tidak. Dia yang sentiasa dihina, dia yang sentiasa setia hina lau dan dihalau dan dicerai oleh suami yang dikasihinya hilang. Kepercayaan yang suami hanya kerana satu kejadian jahat yang telah direncanakan oleh keluarganya sendiri. Malah yang lebih memilukan hatinya, ikatan pertalian darah antara ibu dan anak dipisahkan sehingga mengakibatkan anaknya itu tidak kenal siapakah ibunya yang selama ini telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Siapa sangka orang yang memberi segunung harapan akhirnya dia jugalah yang meranapkan harapan yang sentiasa mekar itu. Lalu Maria tinggallah keseorangan meneruskan haluan dari kelangsungan sebuah kehidupan dan bermula detik-detiknya menjadi pembantu rumah dan salah satunya pada orang Belanda. Kemudian berkahwin lagi dengan rakan sekerjanya. Langit yang diharapkan sentiasa memberi sejuta harapan kembali mendung apabila suami barunya itu hanya ingin mempergunakan sahaja dengan harta yang telah dia simpan sepanjang bekerja sebagai pembantu rumah, sehinggalah ia menjadi parah apabila beliau terpaksa terjerumus ke lembah hina untuk sesuap nasi terbuang lagi. Kemuncak cerita ini ialah di mana Maria bekerja di rumah pelacuran, namun teruji sekali lagi apabila dia terpaksa membunuh musuh anaknya. Akan tetapi kes pembunuhan itu dibela sendiri oleh anaknya tanpa beliau sadar. Barang sesuatu apabila berada dalam tangan, kecacatannya yang dilihat setelah ia lepas daripada tangan, barulah kita ingat akan baiknya. Antara petikan di dalam buku ini yang memberi 1001 makna untuk kita sama-sama hadam. Ini kerana diceritakan juga yang mana ia turut berlaku di dalam realiti. Sememangnya manusia akan lebih menghargai sesuatu apabila ia terlepas daripada genggamannya. Apakah yang terjadi selepas itu? Perkara penting yang ingin disampaikan juga betapa besarnya nilai kasih sayang seorang ibu langsung tiada batasan atas tidak mempunyai sebarang tema dan syarat. La adalah sebesar-besar nikmat yang perlu kita bersungguh-sungguh menghargainya. Terdapat dua jenis perempuan yang
mempengaruhi kehidupan seorang. Golongan pertama ialah perempuan yang mencintai dengan tulus. Perempuan sebegini mendorong lelaki itu untuk kemajuan dan kebahagiaannya. Namun, ada juga golongan kedua yang dinyatakan di dalam ini ialah biasanya perempuan itu merasakan bahawa lelaki yang dicintainya adalah hak miliknya. Segala kehendak perempuan ini harus diturutkan. Anehnya, perempuan sebegini tidak ingin berkorban untuk orang yang disayanginya itu. Akhir kalam, sebelum bercakap, membuat sebarang keputusan, hendaklah berfikir terlebih dahulu. Seterusnya, sesuka apapun ujian yang dilalui, yakinlah Tuhan mengetahui hamba-Nya mampu untuk memenuhi, dan pastinya ada hikmah yang tersembunyi. Paling penting juga, hargailah kewujudan wanita yang seharusnya dilindungi dengan sebaiknya. Moga dengan ini kawan-kawan di luar sana bolehlah sama-sama membaca buku terusil Kaya Hangka ini untuk lebih menghayati kisah suka duka kehidupan ini. Itu saja daripada saya. Bye bye.